Memahami asal-usul kuil Hindu di Malaysia, satu bab terlupa dalam sejarah kita, oleh Waitha Murthy. Apabila timbul kontroversi berkenaan kewujudan kuil Hindu di Malaysia, terutamanya apabila istilah seperti kuil haram digunakan, adalah amat jelas bahawa ramai rakyat Malaysia, terutamanya dari kalangan majoriti Melayu Islam, tidak benar-benar memahami sejarah yang mendalam yang membawa kepada penubuhan kuil-kuil ini. Kini terdapat usaha untuk melabelkan kuil-kuil di Malaysia sebagai haram oleh pihak-pihak tertentu yang jahil, yang telah menimbulkan ketegangan antara masyarakat Hindu dan Islam. Justeru, situasi ini juga akan mengugat perpaduan dan usaha-usaha yang dibina untuk melahirkan sebuah negara yang harmoni. Ada juga yang tidak bertanggungjawab mencadangkan agar kuil-kuil ini dibom dan menghidupkan semula rusuhan seperti 13 Mei untuk meletakkan orang India di tempat yang sepatutnya. Isu yang timbul kini bukan sekadar mengenai satu kuil sahaja. Ia berkaitan dengan kebenaran yang lebih luas dalam konteks nasional kita. Bagaimana sejarah telah ditapis, ditulis semula atau kadangkala dipadam sepenuhnya. Kini sudah tiba masanya untuk kita berdepan dengan fakta sejarah ini dengan jujur bersama-sama sebagai rakyat Malaysia yang hidup bersama. Mengapa terdapat banyak kuil Hindu di Malaysia? Mari kita kembali ke tahun 1800-an ketika zaman penjajahan British. British yang bertindak sebagai penasihat kepada Raja-Raja Melayu memerlukan sejumlah besar buruh kasar untuk membangunkan perusahaan mereka di banyak negeri. Apabila sistem perhambaan telah dimansuhkan di Amerika Syarikat, pihak British mula memandang ke timur untuk meneruskan cita-cita mengembangkan ekonomi mereka. Apabila pihak British menghadapi kesukaran untuk merekrut buruh India dengan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu, mereka telah melancarkan kempen strategik untuk menarik pekerja dari India. Mereka menjanjikan peluang pekerjaan, tempat tinggal, dan kehidupan yang bermaruah di tanah Melayu di mana budaya dan agama yang biasa mereka menganutinya seperti di India Selatan akan berada di sini, lengkap dengan kuil dan sekolah Tamil. Orang India malah dijanjikan 3 ekar tanah dengan tambahan 1 ekar bagi setiap anak lelaki dalam satu keluarga selepas 2 tahun mereka bekerja sebagai buruh paksa di sini. Untuk menyokong komuniti Tamil Hindu ini serta membantu mereka berakar di bumi Malaya, pihak British sekali lagi dengan sokongan Dewan Undangan Negeri telah membenarkan dan menggalakkan pembinaan kuil Hindu di estet yang diteroka daripada hutan tebal. Kuil-kuil ini bukan sahaja menjadi tempat beribadat, malah menjadi pusat komuniti, tempat ketahanan, sokongan dan kesinambungan budaya. Memandangkan mereka berada jauh dari tanah asal mereka, kuil-kuil ini menjadi nadi rohani kepada komuniti India yang terpisah dari tanah air mereka. Niat British amat jelas, di mana menetapkan secara tetap para pekerja India di Malaya merupakan satu pulangan ekonomi yang besar kepada Empayar British dan negeri-negeri tempatan. Kekayaan yang dijana daripada negeri-negeri Melayu bersekutu telah mendorong negeri-negeri lain untuk meminta buruh India bagi ladang dan projek infrastruktur mereka sendiri. Kuil-kuil Hindu tidak hanya wujud di ladang, malah turut dibina di sepanjang laluan kereta api dan jalan raya di seluruh negara. Pembinaan ini bukan sembarangan. Ia dirancang secara strategik bagi melindungi pekerja daripada serangan binatang buas dan penyakit malaria di sepanjang penerokaan hutan tebal sebagai penempatan. Rekod sejarah menunjukkan lebih 1 juta Tamil Hindu terkorban semasa meneroka dan membina ladang, landasan kereta api, jalan raya dan bangunan kerajaan. Mereka menjadi mangsa penyakit, haiwan liar dan keadaan kerja yang amat perit. Pengorbanan komuniti India ini telah dilupakan. Namun, dengan kemerdekaan, terutamanya selepas pengenalan Undang-Undang Tanah Baharu pada tahun 1965, banyak kuil ini terjerumus ke dalam limbo undang-undang. Pemimpin negara yang baru terbentuk telah gagal untuk menghormati pengiktirafan dan perjanjian undang-undang sebelum merdeka, khususnya di bawah Undang-Undang Tanah British. Apabila Malaysia menerima pakai sistem Torrens Australia melalui Kanun Tanah Negara. Kelalaian undang-undang ini telah menyebabkan pertikaian, perobohan dan luka emosi yang mendalam dalam kalangan masyarakat Hindu Malaysia yang kebanyakannya kini merupakan warga negara generasi keempat atau kelima yang tidak mempunyai ikatan dengan mana-mana tanah lain selain tanah ini. Namun, ruang paling suci mereka, kuil yang telah berdiri selama lebih dari 1 abad, sering kali dilabel sebagai haram. Apa yang lebih membimbangkan ialah kekurangan kesedaran yang membimbangkan mengenai dasar migrasi kolonial yang menyebabkan perkara ini berlaku. Sejarah masyarakat India di Malaysia kehilangan lebih 1 juta nyawa dalam membangunkan Malaya. Sumbangan mereka, penderitaan, keringat dan air mata mereka dan nadi rohani mereka telah dipadam secara sistematik dari buku teks dan wacana awam.
Ketiadaan konteks sejarah ini membiak salah faham, dan salah faham menimbulkan ketakutan, kecurigaan, dan malangnya kebencian. Kerajaan kita mempunyai tanggungjawab untuk membuka dan mendedahkan rekod sejarah berkaitan migrasi ini. Hanya dengan itu, kita boleh mengadakan perbincangan jujur, bukan hanya mengenai kuil, tetapi tentang kenegaraan, keadilan, dan identiti kolektif kita. Ini bukan tentang mengambil hak sesiapa. Ia tentang mengembalikan pengiktirafan yang sewajarnya kepada komuniti yang membantu membina negara ini dari akar umbi. Para pemimpin negara ini mempunyai tanggungjawab moral. Kita mesti mendidik diri sendiri, bukan dipengaruhi oleh separuh kebenaran atau retorik toksik di media sosial. Islam mengajar tentang keadilan, dan keadilan mesti memandu tindak balas kolektif kita terhadap cabaran ini. Ia bukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam untuk mempertahankan hak saudara Hindu kita untuk beribadah dengan aman. Ia adalah satu keperluan moral dan rohani. Janganlah kita membenarkan kejahilan atau kepentingan politik menggugat kepelbagaian indah Malaysia. Mari kita belajar, merenung, dan melangkah ke hadapan bersama dengan berani dan penuh kejujuran.